penilaian secara bertulis, test lah. Yang maknanya lepas ni terus final. Okey. Habis dah ni. So kena buat all out lah. Okey. Tu je nak pesan, kena buat all out, tak ada dah. Maksudnya chapter 6 tu dia tak masuk penilaian ni lah, dia masuk final sahaja. Chapter probability tu masuk final sahaja. Jadi Jadinya maknanya masuk topik 3 je lah 3, 4, 5 untuk test 2 ni. Dia test 2 dengan quiz saya kata. Test 2 sebenarnya topik 3 je kan? Tak 3 ikut dengan kan? sebab dia ada 3 penilaian tu dikira sekaligus. 3 penilaian. Sorry bukan 2 penilaian, 3 penilaian. Chapter 3, chapter 4, chapter 5. Dia boleh dia masukkan dekat situ assignment juga rasanya. Kan yang assignment yang 5% tu. Assignment yang 5%, lepas tu test tu, lepas tu quiz. Berangkat ni 3 chapter tu jadi kena buat betul-betul lah. Banyak percentage ni. Tu saya nak pesan. Kalau final madam semua chapter lah kan? Ya. Yang tu of course lah semua chapter 50%. Yang tu memang lah. Lepas ni kita ada project lah. Project 10%. Maksudnya after this memang fokus on project je lah kan madam? Ada lagi chapter 6 yang maksudnya yang lepas dah habis tu. Ya. Mungkin kita buat revision ke, tengoklah nanti kesesuaian ni macam mana kan. Tengok kesesuaian, tapi biasa je you all ni bila dah hujung-hujung nanti akan jadi sangat sibuk. Betul. Pengalaman saya macam tu lah. Dah tak keruan dah. Jadi sebab tu saya suka kalau kita habiskan awal-awal. Nanti tinggal projek-projek okey lah. Dia tak adalah beban individu kan. Macam tu. Gitulah. Madam, test nanti sama ke macam test 1 hari tu 4 soalan? Berapa soalan tu tak penting lah. Yang penting 3 chapter tu. Lebih kurang macam tu lah pattern dia. Masa pun tetap sama 1.5 jam. Lebih kurang. Okey. Macam tu lah lebih kurang sama. Nanti saya check balik. Lebih kurang macam tu lah saya rasa. Okey madam. Saya check balik nanti. Rasa kalau tak silap saya 1.5 jam. Paling-paling maksimum pun 2 jam lah. Maksimum 2 jam. Total dia 20% kan madam? Totalnya 20% ke? 15? Kejap. 25. Baru ni 15 kan? Yang ni 25 lah. Banyak ni banyak yang ni dan tak susah pun sebenarnya. InsyaAllah. Sebab yang baru ni 15 je, yang ni 25, 25%. Beres So ada soalan untuk tutorial. Kita belum baca doa lagi kan? Saya rasa kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Siapa nak baca doa? Syakir ada dalam ni? Tak ada ke? Sila bacalah siapa Bismillahirrahmanirrahim. Taha anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula rahmanu 'alal 'arsyi istawa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Jadi sebelum kita masuk sambung chapter 5 ni, ada soalan berkenaan dengan tutorial yang ditanya dalam tu tanya dalam ni senang nak tunjuk macam tu. Ada tak? Share? Masa sekarang tak ada lah pula madam sebab
Macam dia sama je yang hari tu madam buat contoh tu kan. Sama je. Sebab yang saya tanya siapa buat tu yang you nak kira indeks. Tapi bila you pakai formula tu sepatutnya PT bagi PO kan. Tapi yang you tunjuk value tu value PT ke? You ambil indeks kan? Semalam ada, saya rasa ada orang tanya personal juga kat saya. Tak, maksudnya explanation dia tu. Ada tak boleh you tunjuk dia punya ni soalan tu dan siapa yang jawab soalan tu? Ada tak yang hantar tu? Ke nak pergi kemudian, since kita dah di sini kita habiskan yang ni dulu. Boleh? Boleh. Kita habiskan yang ni dulu Okey. Aku dah tunjuk slide ni kan, jadi kita pergi sana sini pun tak guna jugalah. Jadi kita habiskan yang ini dulu ya. Okey, balik kepada example 1. Example 1, sambungan lagi tu kita dah kira sehingga explanation seasonal index. Betul tak? Kelas hari Ahad kita habis sampai explanation of seasonal index. Betul tak? Betul madam. Betul. Sampai situ. Jadi insya-Allah hari ni explanation kita dah kira seasonal index and how to explain seasonal index kat situ kita dah buat. Kemudian hari ni insya-Allah tersambung forecasting ya. Forecasting. Nah, atas. Atas. Inilah ni atas. Ni tajuk atas tu forecasting Forecasting. Estimate future value. Jadi tengok contoh dia, soalan dia biasanya. Tengok soalan Soalan dia nak apa? Estimate the sales of batik. Biasanya future value ni agak-agak bila kita sebut estimate forecasting ni, dia samalah dengan chapter 4. Chapter 3 kan? Chapter 3 kan? Chapter 3 apa? Regression. Regression. Biasanya dalam regression kita forecast, kita estimate nilai apa? Y. Y. Nilai Y. Biasanya kita akan forecast, kita akan estimate nilai Y. Sama jugalah kat sini. Kita akan estimate nilai Y. Apa dia Y kita kat sini? Actual data. Apa actual data in example 1? Sales of batik. Yes, very good. Sales of batik, betul kan? Jadi kalau data yang diberi tu, sales of batik diberi sampai tahun berapa? 2019 tu apa nama tu, quarter 4 lah kan? Data yang diberi ialah quarter 4 2019 kan? Jadi tengok dia suruh estimate apa? Soalan dia suruh estimate apa? Baca. Hari ni mata saya, ya Allah, saya tak boleh pandang skrin ni. Cuba pergi baca Aduh. Estimate the sales of batik for the second quarter of the year 2020. Nampak tak future value second quarter 2020. Future value daripada yang ada tu fourth quarter, last kali fourth quarter 1990 kan? 1919 kan? Betul tak? Itu kita panggil future value. So bila kita nak estimate future value ni, kita kena balik semula kepada model kita. What is our model? Model apa kita guna? Model apa kita guna? Masya Allah. Model apa kita guna? Baru hari Ahad belajar. Model apa? InsyaAllah. Ni bawa lari ke mana pula ni La ilaha illallah. Model apa, siapa ingat? Model apa?
Ulang balik madam, apa benda tadi? Multiplicative. Ya Allah ya Tuhan. Model yang kita guna. Model apa? Multiplicative model kan? Apa dia? What is multiplicative model? What is multiplicative model? The multiplication of all component. Y itu sama dengan T Times darab T times C. times S Ah. times I. yes, multiplicative. Apa maksud multiplicative? Multiplication of all components. Of component. Hasil darab, hasil darab. Darab. Hasil darab. Maksudnya kita darabkan keempat-empat komponen. Y itu sama dengan, baru ni cakap in English. Ni hari ni translate pula. Jadi Y itu is E times C times S times I. Hasil darab keempat-empat komponen tu. Kan? Itu dia. Daripada situlah. So, model ni kan kita bahagi dia kepada dua kan. Mula-mula sekali kita dapatkan apa? Kuliah hari Ahad. Kita isolate. Isolate other three component. Allahu Akbar. Mula-mula sekali kita isolate trend kan. Kita dapatkan trend. Isolate trend. Mula-mula kita dapatkan trend kan. Betul. You buat dah ni. Yang example dua-dua buat dah kan. Dah. Latihan tu pun buat dah kan. Dah. Mula-mula kita isolate trend. Lepas tu kita buat apa pula? Moving average method. Ya Allah. Itu moving average method tu apa? Method untuk Dapatkan trend. yes, method to obtain the value of trend. Namanya moving average method. Nak isolate. Isolate ni maksudnya nak asingkan lah. Nak asingkan, nak dapatkan trend tu itself. Mula-mula kita dapatkan trend. And then lepas tu kita buat apa? Isolate the combination of other three components. Yang tu kita tak panggil isolate lah. Kita obtain the rest of the components. The rest. Isolate tu awal-awal tu kita kena asingkan. Ni kita nak melengkapkan dia, maksudnya kita nak obtain the rest of the components. Three components. The components tu maksudnya C times S times I kan? Dan benda tu C times S times I tu ialah apa sebenarnya? Kita dapatkan Variation. Variation kita dapatkan dia dalam bentuk apa? Namanya apa? Variation. Allahu Akbar. Seasonal index, right? Kan? Allahu Akbar kan? Akhirnya yang kita dapat tu C times S times I tu akhirnya kita dapat wakilnya, namanya ialah seasonal index. Betul ke tak? Betul. Ni faham macam tu C times S times I tu ialah Jadi kalau you nak forecast estimate Y ni, mula-mula ada dua peringkat lah. Mula-mula sekali you kena estimate trend dahulu. Estimate trend dulu. Maksudnya dekat sini mula-mula you kena estimate trend for which one? Trend for second quarter. Second quarter 2020 lah. 2020, betul tak? So macam mana sekarang kita tengok dulu step 1. Step 1. Step 1 apa? Memang kita kena estimate trend. Jadi nak estimate trend ni dia ada step-step dia. Step yang pertama, you baca boleh tak Apa? Find the average movement of the trend. Kita kena kira average movement of the trend. Macam mana nak kira average movement of the trend? Last trend value. Last trend value tolak first trend value bahagi number of trend value tolak 1. Jadi gini last trend berapa? Last trend value. Tengok data you tu.
Tengok you punya yang you dah kira baru ni table yang you kira trend. Tengok table yang you kira trend. 44. Mana trend. Table trend. Semua orang tengok table trend. Okey, mana trend? Trend warna apa? Hijau. Warna hijau. Trend warna hijau. Okay, what is the last trend values? 44. 44. The first trend value? 41. 41.75. 175. Kalau tolak? Tolak dapat berapa? 2.25. 2.25. 2.25. Lepas tu you bagi dengan N-1. N-1 tu apa? N itu ialah number of Number of trend values. how many trend values are there? 8. 8 trend values. Jadi saya nak tekankan kat sini N-1. Saya define apa N-1? Cuba tengok dekat nota. Saya nak define apa? Ada saya tulis apa kan? N-1. Number of movement. Yes, number of trend movements. Number of movement of the trends. Maksudnya kalau you rujuk kepada trend values tadi, tengok you pergi kat trend values tadi kan? Trend values tadi daripada you tunjuk kat 41.75 tu. Tunjuk. Daripada situ you lompat ke 42.5 kan? Itu berapa lompatan tu? 1. Gerak lagi. Terusnya gerakkan cursor you. Satu lompatan lagi. 2 kan? Betul tak? Jadi gerak sampai habis. Berapa lompatan tu? 3, 7. 5, 6, 7. 7 movements. Betul tak? Betul. Dapat N-1 lah. 8 kan? 8 tolak 1. So, 7 movement of the trend. 7 kali lompatan tu. 7 pergerakan. Betul tak? Betul. Betul, madam. Kira balik tadi, masuk dalam formula. Tadi you dapat, dah kira dah masukkan. Masukkan. Minus. Baca, seorang baca. Sebab tak nampak ni seorang baca lah berapa. 41.75. Bahagi dengan 8 minus 1. sama dengan berapa? 0.3214. Ke nak berapa desimal? Ambil 4 decimal point. 0.32. So apa maknanya tu? 0.3214. Apa maksudnya? Average movement of the trend. Tu tengok, saya dah beri dah bawah tu dia punya explanation dia. Apa maksud dia tu? It means every movement of the season or quarter will increase or decrease the trend values by AMT. Jadi maknanya kalau you tengok kat sini, delay dia tu positif ke negatif? Positif. Positif. Sebenarnya satu lompatan tu, bila you lompat satu you lompat satu satu movement, apa akan jadi? Apa akan jadi kat trend values tu? Trend increase. Akan bertambah will increase sebab nilai dia positif. Maksudnya isikan tempat kosong. In this case, every movement of the trend every movement of the trend, every movement of the season, every movement of the season kat sini apa benda? Quarter kan? Quarter tukar season kat situ ialah quarter. Every movement of the quarter will increase. Increase the trend values by how many?
0.3214. Maknanya satu lompatan, satu season you lompat kan. You lompat satu season, you tambah satu season. Bila you tambah satu season, you punya trend itu will increase by 0.3214. Betul tak? Betul. Ni Betul, madam. step yang pertama. Okey, step kedua. Finding the project trend value. The projected value of the trend. So sekarang you nak trend tadi untuk second season 2020 kan? Second season ataupun second quarter 2020. Jadi maknanya dekat sini apa yang you perlu tentukan dahulu ialah last trend. Last trend, kalau tengok last trend value tadi belong to which quarter? Cuba tengok dekat trend. Tengok trend. Sama mana? Tengok trend tu. Trend values tu the last one belongs to Second. Second. second apa? Second quarter 2019. Second quarter 2019. So daripada last trend tu you nak pergi kepada second quarter 2020, it takes how many movement? Daripada situ kan. Cuba you tulis quarter tu, sambung kan. Kat quarter warna kuning kan. Tak payah selang aja. Tak payah salah, tulis je. Tulis je. Sebelah tu lah. 2020 tulis. Satu. Ni je. Terus you apa nama, you enter je, dia akan tak apalah, tak garis pun kan. You enter je, saya rasa dia akan besar. Dua. Cukup lah, banyak tu je kan. Betul tak? Betul. Daripada kita nak bergerak sekarang daripada last trend values. Last trend values tengok yang 41 tu lah. So from the last trend values, you nak lompat ke second quarter 2020. How many movement does it takes? Gerak kan? Berapa? 2, 3, 4. Betul tak? Betul. Lagi sekali tunjuk kat semua orang. Daripada second quarter kan? Tu last one kan? Betul tak? Betul. Okey, lompat berapa kali tu? 1, 2, 3, 4. It takes 4 movement from the last trend values to reach second quarter 2020. Betul tak? So maknanya pergi balik kat formula dia tadi. Formula dia kalau you tengok, tengok formula dia, trend yang you nak tu, kita mulakan last trend tambah dengan EMT tadi, average movement of the trend tu darab dengan T. T tadi, benda tadi yang kita kira berapa lompatan tadi kan, number of trend movement from the period of the last trend value to the period we want the trend value. Tadilah yang saya sebut tadi kan. So dekat sini T dia berapa? Therefore, okay, you boleh isi tempat kosong dulu tu. We want the trend value for second quarter to 2020 kan. So the last trend value is for tulis sikit lah. Last trend value tadi for second quarter kan? Second quarter 1919. Betul tak? Betul. Tulis lah. Isikan tempat kosong. ni apa tadi? Sekejap. We want phase 4. Apa tadi? Second quarter year 2019. Second. Yang type ni Syah ke? Syah ke siapa? So Syah. therefore T equals Therefore, T equals 4. what is the value of 4 tadi kan? Faham Takes 4 movement from the last trend values. And then T yang you nak ialah T second quarter 2020 sama dengan apa tadi formula dia?
44 Last trend value kan? What Mm-mm. is trend value? Tulis. plus Plus 0.3214. Kenapa plus? Kenapa plus kat sini? Sebab AMT tu positif kan? Kalau dia negatif, should be Betul. minus. And then times 4. times 4. What is the value? 45.2856. 25.2856. 56. Okay, cukup. Itu trend. Trend values. Dah dapat trend, kita pergi kepada Forecasting Y. forecast the value of Y. So Y tadi kalau you ingat, apa dari Y tadi? Y sama dengan T times C times S times I. T times C times S times I kan? T itu T lah. C times S times I itu ialah apa? Allahu Akbar. Apa? Masya Allah. Macam mana Madam? Variation. Allahu Akbar. Salah. Salah parok sungguh lama ni. Tadi kan, pergi balik step 1 tadi. Mula-mula forecasting tadi. Allahu Akbar. Ni. Atas tu kan? Atas tu. Yang kuning tu, T times C times S times I. You buat sikit lah sama dengan kat sebelah tu kan. Sama dengan. Sama ke tu? Alamak. Saya tak nampak. Jadi itu ialah T times. Saya dah kata C times S times I itu sebenarnya apa? SI, Season Index. Yes, seasonal index. Type kat situ. T times. Apa kecil? Ya Allah ya Tuhanku. Korang tu tukarkan dia punya ni Pergi dekat highlight kan, pergi dekat itu. Apa pula macam tu? Sama dengan T times, apa jadi macam tu pula? Ya Allah. T times SI. Apa pula type macam tu huruf hara betul pakai simbol. Kat bawah dia. Sama dekat situ lah sebelahnya equals. T times TI. Kenapa pula times hilang pula dah? Sama-sama. Okey. SI. Okey. SI besar lah. SI besar. SI stands for? Seasonal index. Okey, jadi pergi bawah. Di bawah. Itu sebab dapat formulanya macam tu. Faham? Faham tak? Faham. Masya Allah. Faham Madam. Okey, formula tu kena faham datang daripada mana And then you want the sales for the second quarter of 2020 kan? Jadi maknanya Y itu sama dengan Y second quarter 2020 equals T lah. T second quarter 2020 yang kita kira tadi kan? Darab dengan seasonal index for which quarter? Second. Seasonal index for the second quarter. So, masukkan figure dia. 45. 45.2856. Dia punya seasonal index for the second quarter berapa? 0.8750. You kena pakai ni jangan pakai yang dah di-convert kepada percentage Yang macam tu. 87. 8750.
Yang lain semak, betul tak? Jawapan Hajar baca tu kesalah kan? Betul ke tak? Mana semua orang ni ha? Fatin? Oh Fatin. Are you there? Ya, madam. Betul tak Hajar baca tu? Betul ke tak? Betul. 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 So berapa jawapannya? 0.2812. 0.2892. 2812. 0.2892. La ilaha illallah. Ya Bukan kedok. ke 39.6249. Salah. Sorry. Over 6. Tempat lain pula. Allah padan sungguh. You 6249. macam mana pula? Sorry. Salah tempat. Tak tempat. Tengok elok-elok Salah. Tengok elok. So berapa jawapannya? Pastikan semak jawapan What is the value? Betul tak jawapan tu? Betul. Betul dah madam. Betul dah. Unitnya apa tu? Yang ni you kena kembali kepada the original units in the question. What is the original units? Seorang tengoklah nota masing-masing you print tak? Apa unitnya? Sudah. Berapa unitnya? Sales of batik in? Tengok soalan. Mana soalan? La ilaha illallah. Mana ni Kau cari soalan mana? RM. Mana? Ringgit RM. Malaysia. Tengok 1000. Aduhai. Tengok elok-elok. Highlightkan unit dia. Ringgit 1000. Tu warna apa tu? Merah. Nampak merah tu Unitnya in? Ringgit 1000. RM1,000. Jangan ringgit. RM1,000. In RM1,000. So balik kepada jawapan tadi. Tulis 1000. Lepas tu you buat ayat sikit lah. The sales of batik for the teruskan buat sendiri. Bastir seorang Syah tulis apa yang you kira tu sebenarnya? Mana yang nak baca mana? The sales of batik Apa? for every second quarter. Betul. Kok every pula dah? Kenapa every pula? Ya Allah. Salah ni. Bawa soalan. Second quarter in year 2020. Allahu Akbar. For the second quarter 2020 is macam tu. Jadi sekarang you faham tak? You faham tak apa yang you buat? Faham. Semua orang faham tak? Saya dengar suara Hajar aje. Yang lain? Ya, faham madam. Faham Kena faham apa yang you buat. Beres Beres? Beres. Sekarang kita masuk yang last one, plot. Plot plot actual data. Actual data tu apa? What is actual data? Why? Yes, the value. Why? And the trend values. Trend values tu apa? T. Capital T yang kita kira. Kita kira pakai method apa? Y over T. Ya Allah, ya Tuhanku, tengok. Kita kira trend pakai method apa? Moving average method. Yes, by using moving average method. Yang kita kira average tu moving average method. Ada dua keadaan kan? Ada yang perlu selang, ada yang tak perlu. Bila masa kita perlu selang?
Bila kuarter genap. Yes. Bila masa kita tak perlu selang? Bila season dia tu ganjil. Yes. Very good. Ingat tak kuliah hari Ahad? Ingat? Ingat. Okey, sekarang tengok mana gerah? Mana gerah? Ada tu gerah. Nampak tak? You plot sahaja original value. Yang warna hitam tu kan? Yang warna hitam itu ialah value of kelas. Yang warna hitam tu value of itu ialah value of Masya Allah. Value of trend. Warna hitam. Masya Allah. Allahu Akbar. Value of actual data. Actual data tu apa? Why? Y. Value of Y kan? You tengok Y tu kalau you baca Y, baca daripada data first quarter 2017, what is the value? 50. Betul tak 50 tu? Betul. Kan? Second quarter 2017 berapa? Tidak dapat. 46. 46, betul tak? Itulah you plot je. Jadi kalau you tengok dia punya original data, actual data, the value of Y, tengok dia ada fluctuation. Dia fluctuate, naik turun. Betul tak? Betul. Dan yang warna pink itu ialah the value of T. T. Tengok T itu kalau you tengok kan, the first two and the last two missing. Betul tak? The first two and the last two values are missing. So start ni tengok kalau you tengok dia punya trend values tu dia almost straight line. Itu yang kita nak tengok pattern dia kan. Ada sedikit trend menaik, betul tak? Betul. Itu yang sebenarnya yang kita nak nampak daripada situ daripada yang turun naik tu kita dapatkan yang pattern trend dia tu pattern dia almost straight line pattern. Faham tak? Faham. Itu sebenarnya macam mana you nak plot original data and trend values. Boleh Boleh. Jadi boleh buat example 2. Example 2 semalam dah buat kan? Dah buat seasonal index. Sekarang jawab pula yang nombor 3 dengan nombor 4. You buat sendiri you buat sendiri, saya perhatikan. Saya minta you teruskan yang ini ni betul lah semalam dah check sama-sama kan? Dah. Dah explain sekali kan? Okey, sekarang yang number 3. Yang number 3 diminta you kira apa? Forecast. Forecast apa? The import of fruits for the third season for the year 2019. Okey, sekarang buat. Ingat balik step dia tadi tu. Ingat tak step dia? Boleh copy paste daripada atas. Boleh yang lain boleh bacakan. Kesian si Syah. AMC. Macam tu. Tolak T1. AMT tolak TN tolak T1. Minus 1 and minus 1 equals TL 58.88 8.8. minus 51.28.
ada berapa? 10. 10 okey. 10 tolak 1. 10 tolak 1. Right. 0.8444. 8, 4, 4, 4. And then sekejap ni. Okey, seterusnya apa pula? Dapatkan trend kan? T equals to TL tambah AMT times T kecil. Ha. Plus TL plus AMT times T kecil. TL 58.88 tambah 0.8444 darab dengan dia nak take berapa kuarter tadi yang dia nak? Soalan kata third season kan? Third season 2019. 2018. Siap, sekarang yang paling last 4 kan? sekejap Okey, betul tak? T kecil dia 4. Tulis dulu T kecil dia. Betul tak 4? Betul madam. Betul, semua orang kata betul tunjuk dah tadi okey. Saya takut nanti you buat semua 4 sebab tadi example 1 pun 4 kan? tapi memang 4 pun. 4. Tapi sebenarnya kena tunjuk tu lompatan dia tu number of movements tu. Okey. Uh, 62.2576. Betul. Betul tak Nazla? betul. Okey. Kan betul. Saya mark masing-masing Letak unitnya. Original unit. Ini original unit dia RM1,000 juga. Lepas tu Y. lepas tu Y equals to T darab SI. Okay. T 62.2576 darabkan dengan SI dia. Sekejap. Semua semak dia. 1.0266. Betul tak tu? Betul tak? Third quarter kan? Tulis S3 lah. Third quarter tulis S3 lah. S3. Betul tak? Semua orang? Bukan third quarter, third season Season Betul kan? madam.
Pastikan betul. Poin 63.9137. 91 37. dua ke depan ni? 63. Betul lah tu yang 62 tu betul dah. Jawapan dia tu depan 63. Yang ni betul ke? 1.0 tu. Betul? Okey. Tidak betul. Madam, bukan yang ringgit, RM1,000 tu dekat Y ke? Ke memang T pun kena letak unit juga RM1,000? Dekat T tak payahlah. Tak Okay. payah, Yang penting Y tu. Tu Alright. final answer. Dekat T tu kita understood lah. Memang unit dia sama juga. Tak perlulah kita tulis kat situ. Okay. Kalau nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Boleh je tahu. Tapi dekat kejap. Yang tadi you tulis betul-betul ni lah Kalau boleh dia punya ni convert balik dah tadi. Cuba tengok yang tadi you tulis macam mana. Sales of batik tadi. Yang mana itu? Yang atas tadi. Yang the sales of batik for the second quarter tu. Dah. Mananya berapa tak tulis berapa tu? The sales of batik for the second quarter of berapanya? Ya Allah ya Tuhanku is Allahu Akbar. Haru betul hangpa ni. Apa macam tu kan? Haru betul. Berapa? Masa saya ni pedih sangat. Baca. Berapa tu? 39.6249. Jangan. Betul-betul lah kalau darab 1,000 jadi berapa? Is Is RM. M. Is 39,634.90 sen. Macam tu. 39,000. 634 34. 24. Tengok figure tu. Allahu Akbar. 24. Syah. 90 sen. Syah, are you aware of the value, Syah? Where? Tu. Okey, cara buat yang bawah yang tadi buat state apa nama import of fruits. The import of fruits. Sudah apa ni? The import of fruits for third quarter. Yep. Import of fruits. Ajar. Ya? Betul ke jawapan dia tu 63? Sekejap. 2.9137? Semak semua orang. Sekejap 62.2576 tu dah tu sekejap 1.0247 Syah. Terambil yang kat atas pula tu. Betul lah 1.0266. Sekejap Syah. 63.6492. It's 492 Syah.
92. Sekarang semua dah betul ke? Betul tu? Semua betul? Sama? Betul. Sama. Dah sama dah. Okay. Oops. Yang Y tu memang 62 bukan 62.2576. Siapa yang sebut? Saya ikut je. Parah sungguh macam ni Jawapan betul jawapan? Tadi jawapan berapa? Maksudnya kena ambil 62.2576 tu. Kalau yang 62 darab 1/0266 dapat 63.6492. Tapi sekarang kan tadi kan 62 kan. Dia kena ambil yang 62.2576. Kan tu T, dia punya T 62 tadi tak komplit. Jangan buat macam tu. Haru sungguh lah hampa ni. Sekarang dah betul tak jawapan tu? Dia dapat, cuba korang kira dapat tak sama 93 913 6. 7. Dapat. 7. Betul. Betul. Ada 2 orang tak datang ke hari ni? Yang you kata kelas ni 26 kan? Kalau tengok only 20 attendees tu. Ada 2 orang tak datang 2 orang. Saya tak dapat tengok item. Sekejap. Tolong check. 25 attendees. Jadi kalau you kata 26 should be 27. Ya. Tak apa orang minta dia orang tengok rakaman yang tak boleh datang tu kena. Oh, Hana kot. Hana dia. Seorang lagi siapa? 63,913 ringgit 70 sen. Ya. Macam ni lah cara you jawab soalan yang graf tu boleh buat sendiri dah tak? Boleh. Lepas tu you all pilih lah Pilih tengok soalan-soalan tu rasanya mana yang perlu dibincangkan cuba tengok soalan. Graf buat sendiri. Madam, Ya. kalau graf tu boleh kena pakai kertas graf ke ataupun macam mana? Yang ni tak pakai kertas graf pun tak apa, tapi itulah you kena Ikut skala lah. ikut skala. Mesti ikut skala. Tak pakai kertas graf pun tak apa. Sebab Alright. kita kalau nak buat projection apa pun nak baca dari graf taklah macam tu. Bali. Ada ke soalan yang minta plot? Yang minta plot. Macam tak ada je. Plot graf. Sekejap. Ada kat Sebab yang bawah. nampak semuanya fokus je. Fokus. Ni apa ni? Masya Allah. Ni apa ni? Fokus. Semua fokus. Tak ada yang plot. Dia kat bawah. Saya tengok bawah sekali. Fokus dalam web. Tak ada saya fokus. Fokus. Interpret. Fokus. Interpret.
Yang penting sama tu schedule correct again. Oxygen visiting forecast. You go through lah satu-satu soalan tu, maknanya tak semestinya yang ni tadi ada kan, yang tadi tu example 2 tu saya suruh buat ni kan graph. Maksud saya tengok soalan ni, tengoklah soalan-soalan yang berlainan. Habis dah ni kita banyak ni je tengok soalan-soalan yang you rasa nak kena bincang macam mana nak buat. Go through one by one. Yang ni Dekat soalan latihan ke tak ada? Sebelum tutorial kan ada latihan-latihan, ada tak? ada latihan. Ni. Tu exercise tu. Exercise. Macam mana you tahu macam mana nak buat tu? Kejap sebenarnya dia punya explanation soalan ni, if the operating expenses in every third quarter increase. Saya tak apa nak berkenan lah perkataan increase tu tak betul, sebenarnya tak apa betul lah. Apa maksud increase kat situ? Increase tu maknanya di sini ialah maksud increase tu, takut you jumpa lagi perkataan ni. Increase tu maksudnya is 3.5% above the trend values lah, macam tu lah kan. 3.5% above. Tu kan ada 3.5% tu kan. Increase 3.5% yang saya tunjuk dekat you macam mana, how are you going to interpret? Do you still remember kuliah hari Ahad? Y over T kan? You buat latihan cukup tak ni? Buat kan? You ingat tak macam mana cara kita nak explain? Maknanya kalau dia beritahu the statement dia sebut, if the operating expenses in every third quarter increase 3.5%, maksudnya daripada sini you boleh dapat nilai T ke nilai F? Nilai T. Nilai T ya. Apa maksud saya kata tadi increase 3.5% tu? Above values. Above trend value percent. by how many percent? 3.5. Meaning that what is the value of capital P? 103.5. 103.5% kan? Betul tak? So daripada situ kita nak dapat F. How are you going to get the value of F? Ingat total dia. Total Allahu Akbar. Total must be berapa? 400%. Sebab apa 400%? Sebab dia ada 4 season. quarter. Yes, there are 4 seasons kan? Do you still remember that? Yes. Okay. Kemudian kalau you tengok soalan 2. Soalan 2 tu. Soalan 2. How many seasons are there? 6 seasons. 6 seasons. 6 season. Katakanlah 6 season katakanlah betul. Tapi kat sini dia minta kira trend tu by using this square. Kita ubahlah. Katakanlah you nak pakai moving average. Jadi maknanya tak apalah, biarlah soalan ni kan. Katakanlah you go, if you are using moving average method, meaning that you kena kira average tu macam mana nak kira average tu? Berapa? Ya Allah. Hello, are you there? Yes. Yes. Sebenarnya kalau nak pakai moving average method, kena kira average tu berapa? Berapa per berapa? Biasanya sebelumnya kita kira 4/4, 3/3 kan? Ni 6/6. 6/6. Because there are 6 quarter. 6 seasons. Bukan, kita tak panggil quarter lah. Quarter tu
4 quarter maksudnya ada 4 lah. Aduh, itu jangan kena quarter semua. Allahu Akbar. Dekat sini kita boleh panggil dia pakai term kat situ kan. In this case, there are 6 terms in a year. Maknanya you kena kira average tu 6 by 6 lah. Kena selang ke tak? Kena Kena selang lah. Sebab dia even. even number of seasons. Macam tu lah, boleh buat Boleh. Ada yang kita nampak sedikit berbeza. Ada lagi yang sedikit berbeza. Dia ada macam plot. Soalan Number 4. Boleh. soalan number 4. Serupa macam tadi tak? Seasonal index for the above data. Sebab soalan ni dia tak suruh you kira seasonal index tapi dia bagi siap-siap. Nampak tak? Dia tak payah kira. Dia bagi. Jangan berkira. Buang masa lah kalau you kira kan. Dia bagi siap-siap. Tenang kerja sepatutnya. Betul. Kalau you kira kan kejap dia dapat benda lain haru pula kisah dia Tadi kalau dia dah bagi, percaya je lah itu betul. Okey. Ya. Macam tu kalau dia bagi biasanya dia suruh you kira sendirilah. Jadi bolehlah nanti Hajar pilih lah 3 soalan ke lah. Okey. Ya, untuk buat. Ada lagi soalan-soalan lain. You all pilih sama-sama nanti 3 soalan. Pilih sekarang pun tak apa. Pilih sekarang Sebab yang lain tu saya dah tengok macam semuanya nak dekat sama je. Hampir sama. Tak pilih hampir sama pun mungkin boleh pilih macam biasalah. Ada satu yang odd, ada satu yang even. Okey. Kenapa nak praktis biar ingat. Ya? Alright. Kemudian yang komponen tu, time series komponen. Pilihlah a few. Anggaplah ini you punya practice before test. Sebab saya ulang lagi sekali, tak ada dah ni. Tak ada dah ujian bertulis sebelum final. Alright, madam. Cuma kena buat all out Okey. Rasa Bila macam test 2 madam? hari Sabtu. La ilaha illallah. Kenapa ni? Kenapa? Syah ke siapa yang tanya tadi tu? Afi. Afi. Kenapa Afin? Are you aware? Saya harap semua aware Test tu hari jangan ingat semua orang kena aware test tu hari Sabtu. Dan kena buat betul-betul sebab tak ada dah. Saya ulang lagi, tak ada dah. Tak ada dah ujian bertulis selepas ini. Lepas ni lain pula kita punya ni ujian bertulis terusnya ialah final. Terus final. Okey, madam. Okey. Pilih-pilih soalan dan kalau you nak bincang mana-mana soalan bolehlah. Soalan chapter 3 ada ke? Nak tanya? Chapter 4 ada ke? Yang siapa-siapa yang dah hantar tu bincang mana yang ada, tunjuk. Contohnya yang tadi tu. Soalan yang saya bangkitkan dalam grup tu tak ada siapa jawab. Saya nak tunggu jawapan sebenarnya. Saya tak nak beri saya punya jawapan. Haru tu jangan tanya, madam pula. Madam dah ajar habis lah korang lah kena beri jawapannya. Haru betul korang ni. Macam tu Faham tak? Faham. Korang kena discuss. Macam tu Saya hanya beritahu kalau salah je. Kalau saya kata mana ada macam tu. Bila saya tanya tu saya sebenarnya nak minta orang lain jawab lah. Betul orang lain pula respon. Tidak semestinya saya menunjukkan kepada orang yang bertanya apa kali Acap dah beritahu ni macam tu. Boleh tak? Boleh. Boleh tapi macam tu lah juga ni Jadi kita lah ada soalan. Ada soalan nak tanya? Ada? Nak tengok kejap. Tengok you all tengok.
Kalau contoh madam soalan, kalau dia tak minta suruh komen ataupun explain, tak perlu kan letak interpretation tu. Tak perlulah. Jawab soalan je Jawab soalan. Faham? Ada lagi tak nak tanya? Semalam ada orang tanya saya yang pasal bab 4 tu. Ada satu dekat bahagian kita punya slides yang macam salah. Mana dia? Cuba Syah buka dekat Buka bab 4 punya. Syah. Di manakah? Stop. Sekejap cari. Nak cari. File. Lambat. Keluar. Yang bahagian. Ya. Tengah cari. Like. Chapter 4 Chapter 4. Saya tak tahulah sama ada orang yang waktu tu conduct type tu salah type ke apa sebab dia tengok daripada edited tu. Mana? Kena tunjuk lah. Sekejap madam. Syah tu buka. Yang mana je? Dekat bahagian bawah, dekat last price index. Weighted. Oh, sikit je lagi. Yang tu. Atas. Yang bahagian weight tu. Weighted dia tu. Kalau last price kan dia punya formula kan PTQO per POQO kan. Tapi dekat Pasir. Mana? last price. Ini. Bahagian solution tu. Yang solution. Sama je. Yang malam yang dia tanya nampak lain tu kat mana pula? Sekejap saya tengok balik. Betul betul ni Dekat example 6 tu. Saya rasa dia salah tengok kot. Sebab dia tengok tu dekat example. Sepatutnya dia tengok kat solution. Mana example? Atas kat example kan, dia salah baca dekat, dia ingat 2090 quantity. Ada dalam kelas ni ke? Tu Izzat dia tanya saya. Dia ada Izzat ada dalam kelas? Dalam ni kelas B kan? Dia kelas C. Saya rasa dia tersalah tengok. Sepatutnya dia kena tengok kat solution tu. Solution tu dah betul lah. Dia punya QO untuk 22, 2000, 200, 100 dengan 400 kan. Saya rasa dia keliru dekat, dia ingat 2019 tu salah tulis 1500. Saya rasa dia salah faham kat situ. Ini QT. Ini sebab ini kan soalan dia kan. Mungkin dia salah tengok, dia ingat ini jawapan. Padahal ini soalan dia. Okey dah. Saya dah tu dah. Nanti saya bagi tahu dia balik. Dah nampak lah apa benda ya. Okey. Okey, ada lagi.
Ada lagi persoalan-persoalan? Sekejap yang ada. Tengok lagi. Macam chapter 3 tu tak ada ke nak bincang explanation ke apa ke? Macam tu. Ada tak? Ada chapter 3. Kadang pelajar ni bahagian explain tu. Betul. Tadi boleh share lah mana ya. Kita ada masa lagi ni boleh cari soalan-soalan Yang lain tak ada Tak ada di sini madam. You rasa chapter 3 ada tak? Macam ni. Sementara you cari, saya keluar kejap boleh? Nanti saya masuk balik Boleh. You cari dulu, saya keluar kejap. Okey madam. Nanti saya masuk balik. Syah, cuba scroll dekat formula tu. Formula mana? Bawah lagi. Yang kena guna calculator tu. Calculator. Ni. Boleh tak? Siapa yang faham ajar balik macam mana cara nak tekan calculator tu. Mana dia punya tu? Ada sakit. Yang Tekan mode. Sekejap. Lepas tu? Tekan mode sampai keluar SD, rect, base. Lepas tu pilih Tekan nombor 2. Tekan nombor 2. Lepas tu akan keluar lin, log, lepas tu ESP kan. Tekan nombor 1, linear. Okey. Mana ada data tak? Dia punya data mana? Kotak. Tak ada. Cuba scroll atas. Ya. Tengok dia punya data dia. Okay. Atas. Ni. Tu. Okey. So kena tentukan mana satu X, mana satu Y. So kat sini mana satu X, mana satu Y. Kalau nak tahu, tengok dekat soal. Yang ni dah dia tak bagi full soalan. Ni Tak dia ada weh. Any circle. Dalam ni, dia punya X adalah monthly sales. Maksudnya. Soalan Dia dia Y dekat advertisement cost. Sekejap. Cuba tengok bawah. Bahagian estimate tu. Kejap Nazlah nak tengok balik. Cuba tengok bawah soalan estimate. Ada tak dia pakai? estimate. Ni sambungan kan? Lalu dia akan ambil sambungan. Tu. Nampak. Y. Money. Money boleh lain. Contohnya kan, kalau soalan tu, contoh dekat soalan ni kan, ada anak soalan 1, 2, 3, 4. Kalau kita tak tahu mana satu X, mana satu Y, tengok dekat soalan yang tulis estimate. Kalau dia kata estimate, contoh tadi tu dia tuliskan estimate monthly sales. So bila dia kata estimate monthly sales tu, maksudnya monthly sales tu adalah Y. Tak kisah soalan apa sekalipun. Selepas perkataan estimate tu, then dia mention apa benda, itu adalah Y. Kalau nak senang lah. Ataupun kalau nak fikir logik boleh je. Kalau monthly sales dengan advertisement cost, so mana satu ya bergantung pada siapa. Macam tu. So mestilah monthly sales kena bergantung kepada advertisement cost. Sebab macam bila contoh kalau advertisement cost kita
tinggi, monthly rate kita, monthly sales kita pun akan terkesan juga macam tu. Ataupun kalau kita nak tahu monthly sales, kita tahu juga advertisement cost. Kalau nak senang, tengok je yang estimate tu. Kadang-kadang apa yang kita faham berlainan. So tengok je yang soalan estimate tu. Selalu soalan estimate tu mesti ada. Gitu. So cuba patah balik dekat data tu, nak cara tekan dia. Dah jumpa Hajar, jumpa apa? Soalan chapter 3. Siapa yang tanya? Ada. Jumpa apa? Soalan chapter 3 yang nak bincang. Ya ni juga Hajar. Mentah. Dia suruh kita bincang antara kita je ke? Sekejap soalan. Sekejap lagi ada tulis haru. Kita bincang dulu kot. Medan suruh kita bincang dulu kot. Okay, lepas tu kan dah tahu kan mana satu X, mana satu Y. So, advertisement kita X, mandi kita Y. So, cara nak tekan, kita kena tekan number X dulu. Lepas tu kita tekan comma. Lepas tu kita tekan Lepas REG tadi apa? tekan, kan dah tekan REG nombor 2 yang tadi. Lepas tu? Tekan nombor 2, keluar link. Lepas tu apa benda tadi tu, tekan nombor 1 yang link tu, linear. Lepas tu dia keluar untuk kita isi kan, ada yang bawah tu tulis kosong dah kan. Lepas tu kita kena letak value of X. Syah, scroll balik bagi nampak data dia. Kita tekan value of X, lepas tu tekan comma, tekan value of Y. Tak payah So, 48.5 tekan comma je, tak perlu tekan shift. Macam sebelum ni kita buat kan tekan shift kan, ni tak perlu. Tekan comma terus. Comma, tekan 4.8. Lepas tu kita tekan M+. Lepas tu buatlah berturut-turut sampai habis. Macam tu lah. Macam tu je. Lepas tu kalau nak cari, kan kita kena cari sum of X, sum of Y, sum of X square, sum of Y square, sum of XY tu. Tekanlah shift 1. Dia kan ada banyak kan. So kita boleh tekan tepi untuk tengok pilihan. Shift. Kat tepi tu pun ada lagi pilihan. Sampai habis boleh tengok. So tengoklah mana yang kita nak cari. Kalau sum of X, tekan untuk cari sum of X. Macam tu je. Kalau lepas tu kita nak cari R kan. Kita tekanlah shift 2. Shift 2 pun dia ada banyak pilihan. Kita boleh tekan sampai hujung. Kita tekan yang kanan tu lah. Anak panah kanan tu sampai hujung. So nanti adalah keluar R. Ada keluar untuk B. Untuk A. Macam tu. So apa lagi? Ramai lagi ke yang tak cakap guna kalkulator, Hajar? Baru Najla tanya, tapi rasanya dah terangkan ni, yang lain okey kot.
Dia kurang latihan tu dia kena praktis cakap Okay, madam. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Contoh kan madam, kalau equation tu kan macam contoh yang Syah tengah tunjuk ni, contohnya dekat macam kan kita nak masukkan value-value dalam formula tu kan. Contoh kita tersalah tulis nombor tapi yang kita kan kita tekan calculator, kita tak kira pakai yang dalam formula tu kan. Jawapan dah betul sebab dah kira calculator, tapi dekat bahagian formula tu kita ada tersalah tulis value. Kira salah tak? Salah, saya potong markah. Saya tak tengok markah jawapan akhir. Saya tengok satu-satu you masuk. Pastikan masuk benda yang betul. Dan satu lagi, katakanlah summation of x dengan summation of y. Sebelum ni kan saya dah kata you kena semak dulu. Semak manually. Maksudnya sebelum key in value tu dalam calculator, you kira dulu 48.5 tambah 54.3 tambah 56.7 bla 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 bla. Tambah semua tu, pastikan bila you key in dalam calculator sama dengan 95.4. Faham tak? Faham. Kena check dulu manually dan key in dapat macam tu juga daripada calculator. Faham? Faham. Itu juga 4.8 tambah 5.2 sampai habis kepada 8.1 tu, tekan calculator satu-satu, tambah, pastikan dapat yang itu 69.3. Dan you key in pun dapat 69.3. Dua perkara tu, sum of x dengan sum of y, you kena double check. Kalau sum of x dengan sum of y dia betul, insya-Allah the whole thing will be correct. Gitu Okay, madam. Macam tu. Pastikan betul. Madam nak bincang yang soalan yang tadi madam hantar tu pun. Tak terpulang dari saya tak tahu tadi yang itu yang kawan-kawan you tanya kan. Macam itulah ada terpulang lah yang kat sini. You kira value semua dapat tak dia punya ni mana-mana yang perlu explain dia punya B, A dia. You buat semua soalan tak? Saya tak sempat madam. Yang chapter 3 tu je saya sempat. Yang mana sempat lah, yang mana sempat dan rasa macam perlu dibincangkan. Macam tu. You boleh je hantar dekat grup kan. Ni yang saya dah buat. You dah buat kan. Tapi kalau hantar kat grup tu sekarang ni mata saya makin teruk Memang itulah kadang tak boleh nak ni. Jadi kalau you tunjuk dalam ni membantu sikit lah. You tunjuk macam ni kan. Jadi saya tak perlu ni sangat. Tak perlu streskan mata saya ni sangat boleh ke lain-lain juga you tolong carikan, you tunjuk, tu kurang sikit beban mata saya ni. Kita bincanglah yang soalan yang Izzat rasanya Izzat tanya. Izzat kelas C tu kan? Chapter berapa? Chapter 4. Tutorial number 1. Soalan nombor 1, tutorial. Hajar dah buat dah soalan tu? Belum lagi madam. Sebab tu dia kena buat dulu baru ni baru nampak sikit lah. Macam tu. Tapi tak apa, boleh bagi ni. Tunjuk soalan tu. Mana soalan ni? Soalan Soalan 1. Tengok Izzat. Cuba tengok Izzat tulis apa. Dia kata untuk soalan ni kan base year change to 1996. Jadinya untuk 1995 punya price index 122 per 134 darab 100 ke madam? Betul. Betul lah tu Betul lah tu. Dekat sini baru saya nampak kan. Betul lah tu.
Ada soalan-soalan lain tak? Betul dah tu kan? Sebab itu memang price. Sebab saya takut dia confuse dengan price index tu. Faham. Itu tu yang saya tanya. Mata saya tak boleh nak ni So betul lah. Memang 122 per dengan 134. Betul. Betul. Itu memang price kan? Mm-mm. Kejap. Betul lah 122 per 134 sebab sebab 1996 tu dah jadi base. Betul. Jadi dia jadi confuse sikit kat sini. Boleh ke base year tu biasanya atas lagi. Biasanya base year tu previous year kan? Tapi dekat sini tak. Tak apalah, jawab soalan. Soalan dah suruh tukar je lah. Macam tu. Okay, ada soalan lain? Yang macam Medan cakap hari tu, apa-apa kalau contoh ada melibatkan banyak tahun, apa-apa kena base year tu tahun yang paling bawah lah kan? Mana ada saya cakap macam tu Hajar. Kalau 2 tahun, yes. Kalau banyak, dia kena beritahu base year. Macam ni madam. Oh, yang 100 tu kan? Dia akan beritahu lah. Jangan terbalik pula Okey, ada lain-lain soalan. Buat dululah tak? Betul. Ada tak yang you rasa-rasa nak tanya? Kalau tak ada, saya beri masa untuk you buat dululah. Mungkin boleh pilih lagi soalan dekat setiap topik tu Hajar, tambah lagi Boleh. Untuk topik apa medium? Topik 4 ke semua? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. 3, 4, 5. Macam tu. Saya pilih yang mana tak buat lagi. Yang mana-mana rasa macam kan, suruh buat, semua orang buat. Dia bila semua orang buat, bincang macam tu. Ni macam tak berapa nak buat ni. Gitu Okey. Okey Ajar tulis dekat dalam tu things to do. Maksudnya ini melengkap apa nama tu, Revision. Preparation dan revision preparation untuk test macam tu. Baik Beres. Jadi tak ada apa lah kiranya ni Tak ada medium. Jadi kita tangguhkan kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua Terima kasih medium. Terima kasih madam. Good luck. Try your best. Nanti jangan lupa jangan lupa ya post nanti Alright. Test 1 dengan test 2 siapa yang belum post. Ramai tak post lagi kan? Ramai yang simpan nak post sekali. Betul tak? Betul. Jadi boleh post sekali lah. Dan mungkin juga wakil kumpulan boleh simpan lagi. Boleh post sama-sama dengan projek. Okay. Projek kan? Jadi tak payahlah nanti projek asing pula. Macam tu. Projek pun boleh sekalikan. Sekalikan test 1, test 2, projek. Macam tu. Wakil kumpulan je lah. Yang mana dah tak perlu tunggu projek, hantar je terus. Dah buat test tu, post ya. Okay, madam. Beres. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya keluar dulu Okay. Baik madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Cepat mau pilih soalan apa? Soalan 3, 4, 5 kan? Soalan 3, chapter 3 dulu Soalan nombor 1 dah buat kan? Dah. Kalau korang nak buat semua, boleh. Masa tak letakkan. Soalan nombor berapa korang nak buat?
Soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 2. Ambil 3 soalan juga kan? Atas Soalan nombor 2. Lepas tu soalan nombor 4. Lagi satu bagian bawah-bawah lah. Wih. Ambil soalan nombor 8. Okey, 4 pula. Yang lain okey tak ada bantahan Pokok lah korang nak buat soalan lain. Bukan ke topik 3 tu? Ha? Nombor 2 dah buat Dah buat dah Aku dah buat. Kau buat. Aku tak tanda pun. Dah lah, aku buat 1, 2, 3. Kita buat 1, 2, 3 hari tu. Sebab yang aku tanda. Betul lah tu. 1, 2, 3 So 2 tu tak jadi, pilih soalan lain. Ambil soalan nombor 11. Okay. Alright. Chapter 4 yang kita dah buat sebelum ni, soalan nombor 2, 6 dengan 7. Ambil soalan nombor 8. Nombor 8. Nombor 1. Nombor 8, nombor 1. Dan nombor 10. Boleh? Ambil nombor 10. 3 dah kan? So ambil pula chapter 5. Tadi madam suruh buat exercise 2 kan? So tanda exercise 2. Lepas tu nombor 4. Last kali dengan Jun 2018. Yang soalan nombor 8 tu. Okay. Dengan Jun 2019, soalan nombor 10. Dah. Tu je kan? Yang lain ada apa-apa? Pokoklah korang nak kata buat soalan lain ke? Tak ada bantahan. Okay.
Korang lepas ni kalau madam minta respon tu respon Walaupun salah pun tak apa. Okey. Kesian. Kesian kat madam tu je. Tu je kot. Nanti aku bagi tahu balik dekat Telegram apa yang kena buat. Okey. Alright guys, thank you for today. Bolehlah pergi tidur dulu. Thank you Aja. Thank you all. Thank you Haja. Thank you Aja. Thank you Syah. Thank you Haja and semua. Thank you. Buatlah awak. Dengar ke tadi? Oh, dah living Tak dengar tu. Alhamdulillah.